KPM. Cantiklah kereta mainan ni. Ada 3. Tapi saya paling suka warna ni. Boleh kot kalau pegang je macam ni kan. Wah, cantiknya. Okey. Yang ni pun lawa juga. Tak apalah. Mira nak yang ni lah. Mira suka yang ni. Okeylah. Cantiklah kereta mainan ni. Minta maaf Mira. Saya rasa kereta-kereta ni dah dikotiri tercemar dengan bahan radiasi. Bahan radiasi? Okey, jangan panik. Tenang, nanti kita akan teroka cara kita nak atasi masalah pencemaran ni. Sekejap, kalau bahan radiasi apa jadi kat tangan saya ni? Macam mana ni? Saya dah pegang. First, kita kena tenang. Okey, kemudian kita akan lakukan proses pencemar untuk elakkan daripada pencemaran itu kena pada kita. Tapi mungkin boleh Cik berada dekat sini untuk terangkan dulu kepada saya. Okey. Tadi Cik kata tak apa kan, jangan takut kan? Ya. Maksudnya tak ada apa-apa lah kan? Belum lagi sebab kita akan melakukan proses pencemar. Sebab kita tahu memang sinar radiasi ini berbahaya, tapi kita ada pengetahuan yang sepatutnya kita akan dapat kawal benda ini. Seperti biasa anda sedang menonton Teroka dan hari ini kita akan belajar tentang sains di mana pengurusan sisa radiasi. Inilah cikgu kita pada hari ini. Assalamualaikum cikgu, apa khabar? Waalaikumsalam warahmatullahi. Sihat cikgu? Alhamdulillah sihat. Okey cikgu, selamat datang ke kelas Teroka. Okey. Macam biasa sebelum kita mulakan kelas kita hari ini, minta untuk cikgu sanitasi tangan terlebih dahulu. Silakan cikgu. Kemudian saya pula, tadi dah pegang radiasi dah ni. Sanitasi dulu tangan. Baik. Bila kita sudah sanitasi tangan, kita boleh buka pelitup muka. Dan simpankan di dalam sampul pelitup muka ataupun simpankan di dalam poket. Baik. Cikgu. Ya, saya. Sebelum kita mulakan kelas kita, mungkin cikgu boleh kenalkan diri cikgu terlebih dahulu. Cikgu dari sekolah mana cikgu? Ya, saya Ahmad Syamimi bin Wahami daripada SMK Air Putih Dalam. Berasal dari Kampung Pokok Stol, Bali, Kedah. Kemudian sudah 14 tahun pengalaman mengajar dalam subjek fizik. Oh, 14 tahun cikgu ya? Ya, muda lagi. Muda lagi. Tapi pengalamannya lama tu 14 tahun. InsyaAllah. Dengan pengalaman 14 tahun tu cikgu nak terangkan kat kita ni macam mana cara kalau kita terpegang radiasi ni, kita nak hilangkan ataupun kita nak kesan dia bagaimana kan cikgu? Ya, saya. Dan itu yang kita akan belajar pada hari ini. Okey cikgu, tadi saya dah pegang ni. Cikgu kata tak apa, jangan risau. Sebab cikgu akan ajar caranya bagaimana langkahnya cikgu. Kita akan teroka macam mana nak. Silakan. Kita tak dalam radiasi ni dia ada sinaran radiasi. Sinaran radiasi ni dia tidak boleh dibau, tidak boleh dilihat, tidak boleh dirasa. Jadi kita kena ada kaedah pengesanan yang khusus untuk mengesan radiasi. Jadi nanti kita akan pergilah proses pengesanan dan pastikan bahawa adakah betul kereta mainan ni telah tercemar ataupun tidak. Baik, adakah betul ataupun tidak? Ya. Okey. Dan kita hari ini di studio bukan hanya ada saya seorang saja cikgu yang kita nak uji tentang radiasi ni, tapi ada juga murid-murid yang akan bersama dengan kita. Kita persilakan adik-adik ataupun murid-murid dari SMK Air Putih Dalam Kedah. Nampak semua ceria. Mungkin kita boleh persilakan perkenalkan diri masing-masing terlebih dahulu. Silakan yang di atas. Siapa tu namanya? Kristina. Silakan Kristina. Silakan. Kristina Amuni. Assalamualaikum. Nama saya Nur Kristina Aini binti Muhammad. Baik. Kemudian dipersilakan Anis Safia. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Waalaikumsalam. Nama saya Anis Safia binti Muhammad Sofri. Okey. Seterusnya ada Syafawati Rosli. Silakan Syafa. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Nur Syafawati binti Rosli. Baik. Yang kedua Alif Hanif. Yang kedua terakhir. Silakan Ali Hanif. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Ali Hanif bin Muhammad Nur. Baik. Dan yang terakhir sekali yang bersama dengan kita cikgu, murid bernama Muhammad Danish Abdul Jalil. Manakah Danish? Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Nabil Abdul Jalil. Baik. Waalaikumsalam. Inilah dia murid-murid kita hari ini. Murid cikgu semua ni? Ya, saya. Murid kesayangan saya. Oh, murid kesayangan. Ini mesti semua cemerlang ni cikgu? InsyaAllah. Baik. Itu tentang adik-adik kita dari SMK
air putih dalam kedam. Ya, saya. Kita berhenti berehat seketika. Anda di rumah jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini. Tahukah anda, Amerika Syarikat, Perancis dan Jepun merupakan negara pengguna tenaga nuklear terbesar di dunia? Baik, kembali kita di Teroka masih lagi bersama dengan Mira, Cikgu Ahmad Syamimi dan Saya. juga murid-murid dari SMK Air Putih Dalam Kedah. Baik Cikgu, tadi sebelum kita berhenti berehat, Cikgu dah kata nak terangkan proses bagaimana kita nak kesan radiasi dan puncanya kenapa. Okey, macam mana Cikgu? Okey, untuk kita pergi kepada proses ni, saya nak bawa penonton semua ke situasi yang sebenar berlaku. Okey, pada tahun 2011 telah berlaku tsunami yang besar akibat gempa bumi di Jepun. Menyebabkan tsunami itu telah merosakkan ataupun menjejaskan pusat reaktor nuklear Fukushima Daiichi. Jadi kegagalan reaktor nuklear tersebut akibat daripada kegagalan sistem penunjukan akibat tsunami tersebut. Tsunami tersebut telah merosakkan sistem penunjukan, menyebabkan sistem penunjukan di dalam reaktor nuklear itu gagal berfungsi. Dia pemanasan melampau menyebabkan dia bocor. Dalam istilah sainsnya dia panggil sebagai melting ataupun pencairan reaktor. Dia sifat dia macam meletup, tapi tak panggil meletup, kita panggil pencairan reaktor. Akibat pencairan reaktor tersebut, dia akan mencemarkan persekitaran Fukushima tersebut. Jadi ada berlaku evakuasi kepada penduduknya dan banyaklah pencemaran yang berlaku di kawasan radius Fukushima itu. Jadi andaikan di situ ada perusahaan kenderaan dan kereta ni dah siap dipasarkan, tiba-tiba tercemar dengan dari sini. Jadi adakah kereta ni nak dibuang begitu saja? Ataupun kita lalui prosesnya cemar untuk kita jual balik kepada pengguna? Takkan nak jual, nak buang berpuluh-puluh ribu kenderaan. Jadi kita lakukan proses ini dipanggilkan sebagai proses nyah cemar. Okey. Proses nyah cemar ni Cikgu. Okey, baik. Dan saya nampak juga kat depan ni ada banyak bahan-bahan Cikgu yang diperlukan. Inilah namanya plannya. Kita akan teroka macam mana step-step tersebut, langkah-langkah untuk kita pastikan kenderaan yang tercemar tadi bersih daripada sinar radiasi. Okey, baik. Teruskan Cikgu dengan langkahnya bagaimana? Okey, kita mulakan dengan wujudkan zon pengumpulan. Maksudnya zon pengumpulan ni terdiri daripada kenderaan-kenderaan yang dah kita jangka ataupun kita khawatiri terradiasi ataupun tercemar dengan radiasi. Tapi dalam untuk membuat proses ini kita perlukah petugas yang bertugas mestilah memakai barang-barang ataupun keperluan yang sepetulnya. Dan lengkap lah ya. Lengkap. Jadi saya nak minta pendapat ataupun cadangan daripada murid. Okey, saya mulakan dengan Kristina. Okey, petugas yang nak melakukan proses nyah cemar ni, apa yang perlu dia pakai, Kristina? Silakan Kristina. Jangan lupa unmute mic. Okey. Petugas kena pakai baju apa Kristina? Saya bagi clue lah, dia warna putih. Baju pelindung kalis air. Baju PPE kalis air. Okey. Kemudian jadi saya tunjuk contoh baju yang telah dipakai oleh lagi? Ali. Selain baju lagi apa lagi yang patut dipakai oleh petugas? Topeng muka, sarung tangan, pelitup muka, sarung kaki dan dosimeter. Okey. Tepat sekali. Jadi saya nak tunjuklah bagaimana keadaan pemakaian PPE ataupun baju khas tersebut. Baik, kita persilakan kita punya PPE man. Dia panggil apa Cikgu istilahnya? Dia panggil ERAP, Emergency Response Team, yang akan membuat proses nyah cemar bagi pembuangan sisa radiasi ini. Okey, di sini. Okey, mungkin Cikgu boleh terangkan terlebih dahulu. Dia pakai habis. Okey. Kalau ikut baju ni dia sinar radiasi boleh tembus. Tapi untuk pembersihan ni dia sepatutnya ada dosimeter untuk mengesan kehadiran radiasi limit yang minimum. Kalau lebih minimum dia kena tukar ganti orang lain lah. Proses ni dia ada masa yang diperlukan untuk petugas jalankan prosesnya cemar. Baju ni kalis air, air tak masuk ke dalam. Kemudian litup tangan, kaki dan semuanya. Dan semestinya pengawasan lah untuk elakkan pencemaran itu masuk dalam kita punya
badan. hidung dan Okey, sebagainya. terima kasih. Baik. Okey, terima kasih. Kita punya PPE man ataupun IRAT kita macam kenal je orangnya. Itu pakaian yang lengkap kan cikgu? Kena pakai juga cover Pakai kepala atas. juga. Sebenarnya pakaian ni yang dipakai oleh petugas pembersihan yang masa kejadian tsunami tu Jepun tu memang melantik kita punya technician untuk kawal proses pembersihan pada kapal terbang. Itu pakaiannya. Kalau tak pakai cikgu macam mana? Risiko pada petugas lah. Pada badan kita juga kan Ya. risau. Okey. Dah faham dah. Itu yang syarat pertama dia cikgu. Kena pakai yang lengkap Yang dulu. lengkap. Okey. Syarat kedua Pak Syarat cikgu. kedua kita terus ke proses. Okey. Boleh. Kita dah kumpul, dah pakai baju yang sesuai. Jadi kita nak lepas kumpul kita nak proses yang kedua, proses uji. Proses pengujian sama ada kereta ni tercemar ataupun Tidak. tidak. Pada awal tadi saya cakap mungkin tercemar ataupun telah tercemar. Tapi takkan saya nak bawa radiasi ke sini. Jadi saya telah buat analogi sisa radiasi ini saya gantikan dengan cat fluoresan. Okey. Jadi kita sini dicemari dengan cat fluoresan lah sebagai analogi kepada radiasi. Okey. Dan untuk proses pengujian ni kita perlukan alat-alat yang khusus, iaitu alat pengujian. Jadi saya nak minta pendapat pada Danish pula. Apakah alat-alat yang sesuai yang perlu digunakan sebagai bahan untuk menguji kehadiran radiasi? Silakan Danish. Dia tengah selak buku tu cikgu. Tak apa, silakan. Dia sedang mengukur. Ya. Menggunakan Tadi cikgu tanya soalannya apa cikgu? Apakah alat yang digunakan untuk mengesan kehadiran sinar radiasi? Okey. Tiup apa Danish? Tiup? GM tube, JM tiup. Yang kedua, hatu rukun. akar rukun. Okey, dua alat ni kita gunakan sebagai pengesan radiasi. Jadi kat sini saya bawa akar rukun, dua jenis akar rukun. Dan tapi bila saya tengok di sini, saya on dia punya, saya buka switch dia, ada bacaan di sini. Ada bacaan. 0.128. Adakah di sini ada radiasi? Kalau ditulis, kalau cikgu tunjuk kat kamera kan, mungkin yang di rumah nak melihat, ada 0.128 cikgu kan? Yang ni 0.2 something. 0.2. Saya rasa ada kot cikgu sebab ada jumlah kat situ. Dari mana punca dia? Maksudnya sekeliling kita ada radiasi ke? Kan dekat alat mainan ni ada radiasi. Tapi saya calik dengan fluoresan je. Sebenarnya, persekitaran kita ni memang ada sentiasa ada radiasi. Kita panggil sebagai background radiation ataupun radiasi yang semula jadi. Semua-semuanya ada daripada matahari, daripada mira sendiri, daripada saya sendiri, daripada dinding, batu dan sebagainya. Okey. Jadi tahap ni adalah tahap yang selamat untuk kita hidup. Okey. Jadi untuk proses ni kita menjalankan uji kaji ni dengan menggunakan alat lain. Kita tak guna akar rukun sebab sumber radiasi ni bukan radiasi. Kita guna cat fluoresan untuk analogi eksperimen kita ni. Betul. Jadi kita gunakan lampu ultralembayung biru ataupun UV light. UV light ni digunakan sebagai pengesan untuk mengesan kehadiran radiasi yang ditukar dengan fluoresan. Kita tengok yang kereta yang pertama. Ada tak tercemar? Kalau nak nampak tercemar tu dia akan jadi berwarna macam mana cikgu? Warna hijau. Warna hijau. Okey, baik. Warna ogen. Okey. Saya nampak semua warna biru cikgu. Jadi tak ada lah. Kereta ni kita pasti ia tidak tercemar. Maka dia sedia untuk dijual. Baik. Kereta kedua saya uji lagi. Nampak sesuatu kat situ. Okey, ada cerita kat sini. Cerita ni adalah cerita fluoresan, analoginya sebagai kehadiran radiasi. Jadi kereta ni kita dah pasti dia dah tercemar. Dan kereta yang ketiga ni macam okey. Macam tak ada. So kita yakin dia selamat untuk dijual. Okey, saya ulang balik . Lampu ni UV light ni adalah sebagai analogi kepada akar rukun ataupun GM tube untuk mengesan radiasi. Dan radiasi ni saya analogikan sebagai gunakan cat fluoresan. Okay, selesai proses yang kedua iaitu proses pengujian. Kita pergi ke proses yang paling penting. Macam mana kita nak buang radiasi ni? Jadi saya nak persilakan Syafawati
Boleh bagi tak cadangan-cadangan untuk kita bersihkan sinar radiasi ni? Silakan Chef Fatmawati. Saya cadangkan pergi ke pusat pembersihan. Macam mana cikgu? Cadangan yang umum. Kita pergi kepada Anis. Kita boleh basuh dengan air sabun. Sabun. Lagi? Lagi? Sabun. Lagi? Kita ada Ali Hanif. Ali, selain sabun, pergi cadangan. Kita juga boleh basuhnya menggunakan air panas, alkohol ataupun tiner. Itu cadangan. Ya. Cadangan tadi hantar ke pusat pembersihan. Mana pusat tu? Cuci kereta ke? Ataupun basuhan air sabun. Tiner, alkohol, air panas. Jadi untuk radiasi ni, untuk fluoresan ni, analoginya, kita guna air sabun lah. Air sabun ni. Tapi untuk radiasi yang sebenar, untuk bahan uranium, bahan yang betul-betul berbahaya ni, apakah bahan yang sesuai untuk kita gunakan? Jadi kita akan gunakan juga sabun. Walaupun kita nampak dia bahaya, dia memang luar biasa kekuatan sinaran dia, tapi kita dapat gunakan hanya menggunakan air sabun, basuhan sabun untuk hilangkan pencemaran ni. Jadi kita rasa macam betul ke sabun? Memang betul. Kita boleh gunakan air sabun. Jadi saya ke proses yang seterusnya, iaitu melakukan proses basuhan ataupun nyah cemar bahan radiasi pada kenderaan ni. Jadi saya sediakan tanggungan air. Tanggungan air ni kita kena kawal agar air basuhan tadi ni tidak tercemar ke alam sekitar. Okey. Jadi saya gunakan sabun, air dan Sponge lah. Sponge gosok lah. Gosok. Macam basuh pinggan tu. Tapi kan cikgu, ini kita analogikan sahaja. Tapi cikgu kata kalau yang betul-betul radiasi tu, guna sabun juga. Jadi banyaklah kan cikgu, dia punya kuantiti dia perlukan. Macam basuh kereta lah. Oh, macam tu. Macam basuh pinggan, basuh baju. Okey. Basuh. Okey. Alamak, dia tidak keluar dah. Okey. Baik. Jadi cikgu tadi saya dah pegang kereta tu tadi dengan sabun. Dengan sabun pula. Saya dah pegang kereta tadi tu dengan tangan. Jadi saya harus cuci tangan saya dengan sabun ke cukup je dengan hand sanitizer tadi dengan cikgu? Sabun. Dengan sabun. Kita kena tangan Mira kena basuh dengan sabun dan pastikan tak adalah. Tapi saya calik ni. Okey. Kemudian selepas buat pembersihan, kita akan uji. Uji lagi sekali. Untuk apa uji? Untuk kita tengok ada lagi ke tak kan cikgu? Untuk pastikan betul-betul bahan ni dah hilang daripada kenderaan ni. Jadi saya pun uji, malangnya cat ni tak nak keluar lah. Oh ya ke? Okey, cuba kalau cikgu uji macam mana? Bisa nampak lagi. Masih ada sedikit. Sikit lagi. Tapi ada dah hilang lah tadi kan? Kalau sikit tu maksudnya berbahaya lah. Saya cuba sekali lagi. Boleh. Untuk sekian kalinya. Okey. Cikgu, Ya. Itu kalau yang kita boleh nampak, kalau macam tangan saya pegang tadi, saya dah guna sabun, macam mana saya nak tahu Soalan nampak yang ke tak? sangat bagus. Memang tak nampak. Kita pakai pengesan. Kalau tangan? Ini pun tak nampak. Kita kesan tangan lah. Contohnya ni 0.2 bacaan dia. Kalau kita pegang bahan radiasi, mungkin jadi 2 microsievert. Kemudian kita letak di tangan ni, bacaannya mesti 2 lagi. Basuh. Letak 0.2. So maksudnya tangan kita dah bebas daripada sinar radiasi. Jadi selamatlah. Memang tak nampak. Sifat semula jadi bagi radiasi tak nampak. Kita kena ngesan sama ada akar rukun ataupun JN tube. Untuk pastikan basuhan kita tu betul-betul bersih. Jadi saya anggap dia dah bersih. Okey, tiada calitan fluoresan dan kenderaan ni sedia untuk dipasarkan. Baik, Kita dah habis bab bersih ni dan yang paling penting ini namanya pengurusan secara radiasi. Kalau kita nak tengok di sini, ke manakah radiasi itu hilang? Bersama-sama air sabun tadi cikgu. Dia akan turun ke air sabun lah. Kalau tangan kita tadi, sabun ke sini lah. Cuba kita tengok dekat UV light ni, ada tak kesan dekat sini? Okey. Ada. Baik, mungkin cikgu boleh angkat sikit, tunjuk kat kamera. Ada. Ada lah cikgu, ada hijau-hijau tu. Saya angkat sini. Betul. Betul. Okey. Pak cikgu, banyak tu cikgu. Maksudnya radiasi banyaklah kat situ terkumpul kan? Ya. Yang dah dikumpulkan dalam proses basuhan. Okey, kemudian untuk kita pastikan tangkungan air tadi tidak mencemari alam sekitar dengan bahan radiasi, kita kena tutup dia. Kena ikat dia, kena kawal dia jangan tumpah. Kalau dalam tangki, tutup tangki tu. Jangan bagi air tu
bebas. Tapi untuk eksperimen ni kita gunakan pengikat lah. Okey, kita ikat. Kena ikat. Kemudian kita yang seterusnya kita nak apa? Saya nak tanya jugalah pada Kristina. Tanya cikgu tanya. Kristina, dah kita ikat, dah tahu dalam ni ada sinar bahan radiasi, apa nak buat? Apa jawapan Kristina? Letakkan dengan label radiasi. Label dengan simbol radiasi. Untuk apa? Untuk pastikan masyarakat sekeliling atau orang lain tahu bahawa air dalam ni adalah air yang terradiasi. Jadi kita tempatlah. Air yang sudah tercemar kan? Okey, yang penting sekarang kita dah selesai untuk melakukan prosesnya cemar. Dah yakin ketiga-tiga kenderaan ni dah selamat daripada radiasi dan kita pindahkan radiasi itu dalam takungan yang selamat yang kita boleh kawal. Betul. Baik, itu dia cikgu dah terangkan bagaimana langkahnya untuk nyah cemarkan radiasi ni kan cikgu. Selepas ini ada lagi nak teroka yang lain pula cikgu? Kita nak bagi tugasan kepada murid untuk sediakan satu model mengenai proses pencemaran radiasi ini. Baik. Tugasan tu yang kita nak teroka sama-sama lepas ni cikgu. Ya. Sekarang kita berhenti berehat seketika. Nak bawa jauh tu. Takut tu dekat-dekat lah. Okay? Jangan ke mana-mana. Kita kembali selepas ini hanya di Teroka. Tahukah anda, proses nyah cemar sisa radiasi boleh dihilangkan dengan menggunakan air basuhan sabun. Baik, kembali kita di Teroka. Sebentar tadi sebelum kita berhenti berehat, cikgu dah explain kepada saya dan juga murid-murid di rumah bagaimana langkah-langkah untuk kita nyah cemarkan radiasi ni. Sekarang, cikgu nak ajak saya, murid-murid di Google Meet dan juga murid-murid di rumah untuk bina pula model langkah-langkah nak nyah cemar radiasi ni. Yes, baik. Okay, kita dah buat proses tadi. Jadi untuk mengayakan atau memberi pahaman kepada murid, jadi kita tugaskan kepada murid untuk hasilkan model bagi proses seluruh proses nyah cemar bahan radiasi. Okey. Tapi di sini saya dah sediakan model tersebut. Malangnya model itu tak lengkap. Kita janggalkan, kita lopongkan untuk kita sama-sama teroka, bincang apa yang sepatutnya ada untuk lengkapkan model ni untuk boleh kita jadikan sebagai asas pembinaan proses nyah cemar radiasi ini. Baik. Okey, ini saya nak inilah platform untuk kita jadikan sebagai proses nyah cemar. Kena tinggi sikit lah bagi mereka nampak ya. Okey, baik. Boleh. Okey. Sini ada beberapa session. A, B, C, D dan E. Okey. Jadi manakah session yang kita akan mula dulu? Okey, kita balik kepada proses tadi. Proses yang kita buat tadi. Jadi saya nak tanyalah kepada Mira, apakah stesen yang pertama untuk kita bina proses ni? Saya rasa kalau yang pertama kita kena mulakan dengan yang A dulu cikgu. Apa nama proses A tu? Masihkah kau ingat? Proses A tu main sebut proses A je. Okey. Proses A tu ialah proses pengumpulan. Okey. 10 markah. 10 markah dah. Cuba ambil proses pengumpulan tu. Pengumpulan. Okey, saya ambil cikgu. Proses pengumpulan. Kita letak di situ. Di sini ya cikgu, di depan boleh? Depan boleh. Okey, siap stesen untuk proses yang pertama, proses pengumpulan. Saya ulang balik, proses pengumpulan ni kita akan kumpul semua kereta-kereta yang kita khawatir cemar radiasi untuk dilakukan proses yang seterusnya. Jadi proses seterusnya adalah stesen kedua lah. Jadi saya ambil anak panah ni, kita letak sebagai ke stesen yang kedua. Saya tak tahulah. Boleh. Stesen A ke stesen B. Mira 10 markah, saya tanya Ali pula. Apakah proses yang seterusnya? Proses kedua Ali. Pusat pengesanan bahan radiasi. Pusat pengesanan bahan radiasi. Jadi Mira. Betul cikgu jawapannya? 10 markah. 10 markah untuk Ali. Tahniah Ali. Stesen apa tadi cikgu? Pengesanan. Pengesanan. Macam tak ada. Pengujian ke cikgu? Pengujian lah. Pengujian, okey betul. Maksudnya pengesanan dan pengujian samalah maksudnya cikgu Okey, sama. Okey, boleh. Okey. Cuma saya nak ulang balik, di bahagian pengesanan atau pengujian ni kita menggunakan hakar rukun ataupun GM tube untuk kesan kehadiran radiasi pada kenderaan yang dikuatiri tercemar. Tapi dalam eksperimen tadi, uji kaji tadi, kita dah gantikan analogi dengan menggunakan
lampu atau lampu yang biru ataupun UV light. Saya tak naklah pelajar-pelajar dia salah faham. Guna UV light pun memberi kesan radiasi. Tak, saya tekan balik, dia adalah analogi untuk kita buat proses ni dalam sekolah, dalam malah. Takkan nak bawa radiasi dalam untuk eksperimen. Jadi cukup untuk analogi itu. Okey, kita dah siap ni. Kereta-kereta yang kita uji ni, kita dah bukti dia ada tercemar atau tak tercemar. Dia ada dua pilihan. Sama dia ada tercemar ataupun tak tercemar. Saya mira balik. Yang tak tercemar bagaimana? Yang tak tercemar? Yang tak tercemar kita boleh terus jual atau pasarkan dia? Kita pergi ke gudang pemasaran. Okey. Gudang pemasaran. Kita dah confirm, dia dah okey, kita hantar untuk dijual. Kalau untuk hantar dijual di stesen yang terakhir kan cikgu? Ya, terakhir. Stesen terakhir mesti di sinilah. Ini hijau tu kan, dia dah selamat lah. Hijau tu on lah. So ni anak panah untuk yang dah selamat. Itu yang selamat. Yang tak tercemar ni, kita nak bawa ke mana? Sekali lagi saya tanya Danish. Danish. Ke seksyen pembersihan bahan radiasi. Proses stesen pembersihan bahan radiasi. Penghormatan sekali lagi. Pembersihan yang cemar saya ambil. Betul cikgu, 10 markah juga. 10 markah. 10 markah juga untuk Danish. Sini cikgu. Yang biru ni. Okay. Saya labelkan dengan reaktif sebab dia memang ada reaktif lah sebab tu. Boleh. Saya cuba. Okey, cikgu. Okey. Okey, kemudian kita ambil nak berani maksudnya di stesen pengujian dia ada dua kemungkinan, yang selamat hantar untuk dijual, yang tercemar kita ke proses pembersihan. Okey. Di proses pembersihan ni saya ulang balik, dia melalui proses pembersihan kita hanya menggunakan air basuhan sabun. Pada semua kereta tu untuk dia hilangkan radiasi itu. Okey. Dia kita jangan sangsi, memang air basuhan sabun ni memang bahan yang sesuai untuk kita buat di proses yang cemar. Sebab cikgu, tadi kan cikgu kata kalau kereta-kereta kat Malaysia yang terkena radiasi ni pun tak apa, cuci je macam biasa. Macam tu ke cikgu? Kat Malaysia ni dia tak adalah peristiwa kes yang berlaku proses pencemaran radiasi ni. Yang saya tunjuk tadi, contoh tadi yang betul-betul berlaku di Jepun. Tapi di Malaysia ni ada proses ni. Proses ni pernah dilakukan di kawasan lapangan terbang. Kapal terbang ni dia terbang di angkasa di udara. Dia terdedah dengan radiasi yang tinggi. Selepas beberapa ribu jam penerbangan, kapal terbang ni perlu dinyah cemar. Dia selepas mungkin beberapa puluh ribu jam penerbangan, dia akan kesan kehadiran radiasi. Tahap tu mestilah tahap yang minimum. Kalau lebih tahap tu, kapal terbang tersebut haruslah dilakukan proses nyah cemar. Maksudnya kena cuci lah dekat airport tu. Cuci dengan sabun. Tapi yang paling penting, air basuhan tu yang penting. Nanti kita tengok air basuhan tadi. Tapi sebelum kita pergi ke air basuhan tadi, dah bersih, kereta ni dah kita bersih, cuci. Nak ke mana pula, Amira? Kalau kereta ni dah basuh cikgu, tadi kereta dah basuh, cikgu lap dia, letak balik dekat gudang untuk kita jual. Kosong markah. Kosong markah pula. Alamak, baru ingatkan 100 markah. Kosong markah. Apa cikgu? Saya nak tanya Kristina lah. Kristina. Okey, Kristina dapat 10 markah. Selepas cuci ni nak buat apa? Pandang kawan kita. Nanti kita tanya kawan sebelah dia, cikgu. Silakan Kristina. Okey, Ali. Kita hantar ke pusat pengesanan semula untuk memastikan kereta tu tiada terdedah, telah dicuci dengan baik. Bagus, 10 markah. 10 markah. Mungkin ada kesilapan teknikal tadi kan. Okey. Selepas kita dah cuci, sebelum kita pasang kita kena pastikan air cucian tu benar-benar bersih. Jadi kita kembali kepada stesen pengujian. Bila uji di sini, uji. Lepas uji kita dapat benar pasti sama ada dia bersih atau tak. Kalau bersih, kita terus ke kawasan gudang pemasaran. Kalau tidak bersih, kembali ke proses pembersihan. Diulang-ulang sampai kita pastikan kenderaan itu memang dah bersih. Sekarang kita dah settle dengan pembersihan, kereta pun boleh jual, hati pun senang. Tapi belum lagi akhir. Proses penyah cemar ni
kita ada ke bahagian yang kedua itu bahagian pengurusan sisa radiasi. Ni air ni. Di mana nak buang? Nak buang ke mana? Jadi untuk pastikan dia selamat, saya minta satu cadangan, satu pendapat pada Boleh. Anis. Silakan Anis. Kita simpan kat tempat proses pengurusan radiasi. Simpan tempat proses pengasanan radiasi. Anis bagi soalan memang jawapan memang betul tapi umum. Umum. Kita betul. kita tanya pula sebelah Anis tu. Kita tanya Syafawati. Senyum je dia tadi. Mesti tahu jawapan tu. Silakan. Dengan meletakkan bahan radiasi di proses penyimpanan dulu, lepas tu letak di tempat bahan radiasi. Macam mana cikgu? Okey, kita tengok Okey. betul salah. Okey. Kita tengok. Betul tapi ada penambahan di sini. Okey, air yang kita jalankan prosesnya macam tadi, air itu kita kena kumpul semuanya. Jangan ada satu titik pun terlepas ke persekitaran. Jadi kumpulan tu kita letak dalam tangki ni dihantar ke tangki simpanan. Tangki simpanan ni sebagai ini tangki simpanan kita dah tutup, kita label, maklum bahawa tangki simpanan ni ada tersimpan bahan yang tercemar radiasi, sangat berbahaya. Jadi apakah kaedah penyimpanan yang sesuai? Jadi kita ada tiga langkah ataupun tiga pendekatan yang kita perlu faham di sini. Langkah keselamatan itu yang pertama kita kena tengok dari segi dinding ataupun shielding ataupun perisai bagi tempat simpanan ni. Apakah jenis-jenis perisai ataupun dinding yang kita nak gunakan sebagai stor simpanan. Jadi untuk radiasi ni kita ada alfa, beta, gamma. Yang kuasa penembusannya tak sama. Tapi kita ambil yang paling kuat. Sinar gamma kita perlukan dindingnya dibina daripada menggunakan konkrit yang tebal. Jadi konkrit tebal tu adalah satu faktor utama untuk kita jadikan sebagai tempat simpanan. Okey, itu pertama, shielding ataupun dinding. Faktor kedua, kita kena ambil kira dari segi jarak simpanan. Okey, kita simpan letak di sini. Ke sini. Kemudian, adakah jarak ini sesuai dengan keselamatan kita ataupun dengan masyarakat? Jadi kita gunakan hakar rukun ataupun GM tube, kita tengok kesan. Sampailah jarak selamat. Jarak selamat daripada perisai tadi dengan manusia, jarak yang selamat 0.2 microsievert. Maksudnya dah selamat, itulah jarak minimum dia. Kalau nak lebih jauh lagi, tak ada masalah lah. Okey, tapi kalau jarak itulah jarak minimum untuk kita lokasikan tempat simpanan. Begitu langkah yang kedua. Yang pertama tadi apa? Langkah pertama tadi kita ada dinding kita. Yang dinding. Yang kedua jarak. Yang ketiga adalah kita mengambil faktor masa. Sebab bahan radiasi ni dia ada proses penyusutan. Proses dia lemah. Proses lemah tu dia ambil kira masa. Kita panggil dalam istilah nuklearnya kita panggil separuh hayat. Separuh hayat. Okey. Contoh air tangki, air tangki rumah. Lepas kita buka air, lepas setengah jam jadi separuh. Baik. Air tangki tu. Tapi kalau lepas setengah jam jadi apa? Dia jadi tangki air. Dia jadi habislah kot air tu. Habislah. Botol ni buka lubang, lepas setengah jam separuh, lepas setengah jam habis. Tapi untuk radiasi, separuh hayatnya, lepas setengah jam separuh, lepas setengah jam separuh daripada setengah jam tadi. Okey. Lepas setengah jam. Jadi dia lambatlah proses dia, penurunan dia. Tapi kita kena tahu tempoh separuh hayat tu berapa. Mungkin 1 hari, mungkin seminggu, mungkin 10 tahun, mungkin 10,000 tahun. Jadi kalau kita cek hari ni kotanya tinggi, esok makin tinggi, esok masih tinggi, lepas sebulan masih dah rendah, dah rendah, maksudnya dia punya half life dia ataupun separuh hayat dia dah turun, hinggalah kita memang confident sampai setahun kita tengok bacaan pada hakar rukun ni ataupun dah tak ada. Baik. Maksudnya cikgu bila dah tak ada tu dah selamat lah. Kalau tak banyaklah radiasi tinggi lah di situ kan cikgu. Okey. Tapi kalau selamat macam nak buat? Macam mana nak buat? Kalau nak tahu macam mana nak buat kalau dah selamat cikgu, kita berhenti berehat seketika, lepas ni kita teroka macam mana nak tahu. Jangan ke mana-mana, kembali selepas ini. Tahukah anda, kegagalan loji jana kuasa nuklear Fukushima di Jepun merupakan antara bencana nuklear yang terburuk, namun tiada kematian dilaporkan.
Kembali di Teroka, kita sudah berada di segmen yang terakhir. Sudah tak sedar masa berjalan cikgu. Di segmen terakhir ni tadi, sebelum berhenti berehat, cikgu tanya saya, kalau air tu dah bersih, macam mana kita nak uruskan air tu pula kan? Ya, saya. Kita dah pasti air gunakan tube GM ataupun akar rukun ni kita tengok memang dah tak ada sinar radiasi. Maksudnya air ni memang dah selamat. Jadi apakah pengurusan air ni? Jadi air ni kita boleh lepaskan ke persekaran. Masuk dalam longkang ataupun dalam sungai sebab kita yakin bahawa air yang kita dah rawat, dah simpan sekian lamanya dah tidak tercemar dengan bahan radiasi. Jadi kita tak takut. Ya, jadi kita dah habis proses ni. Maksudnya kereta yang kita kesan tadi, kesan kita basuh, kesan semula, kita jual, air basuhan kita kawal, kita simpan dalam gudang dalam tempoh masa tertentu, maka kita dah selamatkan proses ni. Jadi kita dah bebas daripada pencemaran radiasi. Maka inilah model yang kita boleh guna untuk lakukan proses pencemaran radiasi. Faham. Okey. Baik, itulah dia. Maksudnya kalau dah yakin selamat, bolehlah kita lepaskan dia, bebaskan dia. Okey, cikgu, itu tentang apa kita dah belajar hari ini. Mungkin ada sedikit rumusan dari cikgu, apa yang cikgu nak terangkan tentang bagaimana cara sistem pengurusan radiasi ni, nak uruskan dia. Rumusan sedikit cikgu. Okey, dah akhir tadi kita cakap dah selamat. Jadi saya nak tanyalah Mira. Kalaulah Mira beli kenderaan di Malaysia lah. Kemudian berkenan ataupun nak beli kereta tu. Kemudian jurujual cakap kereta ni sekian-sekian harga dan ada sejarah tercemar dengan radiasi. Tapi dah dilakukan prosesnya cemar. Adakah Mira tu pegang? Saya pegang lagi sekali. Okey. Adakah Mira yakin nak beli? Nak gunakan? Kalau saya yakin bagaimana cara mereka menguruskan sistem radiasi ni. Saya yakin bagaimana caranya. Tapi saya mungkin saya akan pilih yang tidak tercemar. Sebab takut juga cikgu. Ke macam mana cikgu? Itulah yang jawapan yang kedua tu lebih pada persepsi lah. Persepsi. Tapi kita dah lakukan proses yang cemar dengan integriti yang sesuai. Kita yakin jadi tidak ada persoalan tentang tahap kebersihan bagi kenderaan ni. Bahawa memang dia tercemar dengan bahan radiasi. Soalan saya juga yang Cikgu Mas, kalaulah buah apple yang tercemar dengan bahan radiasi, kita basuh dengan air sabun, sanggup tak makan? Sama juga, saya yakin dengan cara bersihnya, tapi saya tak sanggup juga nak makan. Itu persepsi saya, kan lain-lain orang persepsi dia kan. Jadi cara yang tepatnya bagaimana cikgu? Cara yang terbaiknya? Cara terbaik adalah sama juga. Kita yakin kita boleh makan kan dengan buah apple tadi sebab kita dah hilangkan daripada prosesnya cemar. Kita suka dengan akar rukun ni memang tak ada. Macam buah-buahan yang tak tercemar lah sebab dia dah memang tak tercemar lagi. Baik, itu dia. Maksudnya macam cikgu kata, bila kita yakin dengan menggunakan integriti yang tinggi kita uruskan ni, maka tak jadi masalah sebenarnya. Bergantung pada persepsi masyarakat bagaimana kan. Lepas tu cikgu, kalau mereka tu dah tahu air tu tercemar, lepas tu buang rata-rata, buang dekat sungai dan sebagainya. Nilai murni untuk itulah cikgu, macam mana? Itu bukan radiasi je. Pencemaran lain bersama lah. Betul. Cuma yang kesan buruk pada radiasi ini lebih tinggi. Sebab dia tak nampak, tak bau. Jadi kita kena pastikan, yang pertama sekali masyarakat kita diberi pendidikan tentang ciri-ciri radiasi ini. Sebab tu kita mula-mula tadi kita bincang tentang apakah ciri-ciri radiasi. Dia tak nampak, dia penembusan yang tinggi, berbahaya, tak boleh dibau. Jadi kita kena ada satu kebimbangan dan ilmu kepada masyarakat bahawa kita kena uruskan dengan penuh integriti. Kemudian kita juga nak ada ilmu macam mana nak kesan kehadiran radiasi ini. Kita gunakan akar rukun ataupun pemilang TMG, tube GM. Okey, ini akar rukun. Kemudian kita dah lalui prosesnya cemar. Kita buat satu persatu dengan penuh integriti. Dan kita yakin selepas akhir proses cemar tadi, kita yakin kenderaan yang kita basuh boleh digunakan, buah apple yang kita basuh boleh dimakan, kapal terbang kita cuci boleh digunakan. Naik, Cuma apa kat sini kita lakukan proses pengurusan sisa radiasi air tadi. Kita simpan macam mana simpan? Dalam shielding yang betul, dinding yang betul, jarak yang sesuai, tempoh masa mengikut separuh hayat yang. Dan semua tu kita ambil kira, kita buat dengan penuh hati-hati, penuh ikut prosedur, penuh integriti, kita boleh bebas daripada pencemaran radiasi. Baik, itulah dia. Terima kasih cikgu atas penerangan dan juga kesimpulan yang diberikan kepada saya dan juga murid-murid di rumah. Saya ni kalau selama sejam dengan cikgu pun saya dah faham. Apatah lagi yang di rumah dan juga di Google Meet. Di Google Meet semua okey?
Tunjuk thumbs up sikit kalau semua okey dan faham apa yang cikgu terangkan hari ni. Alhamdulillah cikgu, semua faham. Okey, terima kasih banyak-banyak cikgu kerana bersama dengan kami pada hari ini. Terima kasih juga kepada murid-murid di rumah dan juga di Google Meet. Ingat apa yang cikgu kata, yang paling penting sekali kita kena ikut segala integriti ataupun SOP dia lah. Dia pun ada SOP juga bagaimana nak uruskan radiasi ni kan cikgu. Dan juga macam cikgu kata, kalau kita dah tahu air tu tercemar, janganlah buang merata-rata. Kena uruskan dengan cara yang betul. Kerana itu juga bukan saja kita sesama kita kan cikgu, tetapi juga kita dekat bumi ni bersama juga dengan tumbuhan dan juga haiwan-haiwan. Kita pinjam dari generasi akan datang. Betul, betul. Saya setuju. Kita pinjam bumi ni daripada generasi yang akan datang. Terima kasih banyak-banyak cikgu. Assalamualaikum. Terima kasih cikgu.